Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dia memberikan kita kelapangan masa, kesihatan dan keimanan. Sekali lagi kita dapat bertemu di ruang ini di siri kuliah keluarga Masjid Al-Mawaddah, insya-Allah. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta pendengar yang berada di Facebook kami, yang menonton secara live ataupun yang akan menonton nanti rakamannya. Dan insya-Allah kita doa dengan kita niat untuk meluangkan masa mempelajari hadis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah moga ada manfaatnya bagi diri kita, bagi ahli keluarga kita, dan moga ilmunya ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, saya akan tayangkan slides yang ada pada saya. Baiklah, siri kuliah keluarga kita pada hari ini dengan tajuknya Baginda Mendidik Akhlak. InsyaAllah kita akan kaji tentang sentuhan tarbiyah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mendidik akhlak dalam kanak-kanak dan orang muda yang ada pada zamannya. InsyaAllah bagi mereka yang buat pertama kali bersama kami pada minggu ini, sedikit rumusan tentang pendekatan bagaimana kita akan mengkaji ataupun kita akan kongsikan tentang sentuhan tarbiyah Rasulullah ini. Pendekatannya adalah kita akan membaca dan kita akan mengkaji sirah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mana baginda sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan kanak-kanak muda, iaitu para sahabat yang hidup pada zaman Nabi, tapi apabila mereka berjumpa, apabila mereka berinteraksi dengan Nabi, mereka masih lagi berusia muda. Ada yang kanak-kanak, ada yang remaja. Jadi kita cuba untuk baca dan kaji hadis-hadis ini dan kita cuba ambil sudut pandangan yang berbeza. Kita akan berikan lebih tumpuan kepada kanak-kanak yang ada dalam hadis-hadis ini. Apakah persepsi mereka, apakah perasaan mereka apabila mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dah pun pada minggu yang keempat bagi siri kuliah keluarga ini, dan insya-Allah hari ini kita akan kongsikan tentang tajuk yang keempat, iaitu mendidik akhlak. Kemarin pada minggu yang pertama kita telah kupaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya dan memberikan tumpuan kepada emosi kanak-kanak muda. Kemudian seterusnya minggu yang kedua, bagaimana setelah itu dipupuk keimanan, diajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat, tentang qada dan qadar dan selainnya. Kemudian minggu lepas kita baru pelajari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mendidik para sahabat yang muda pada ketika itu tentang ibadah, bagaimana dapat menerapkan dan dapat memupuk dalam diri mereka keinginan
untuk melakukan ibadah. Para sahabat apabila mereka melakukan ibadah, mereka pergi ke masjid, mereka mendirikan solat, mereka rasa seronok. Ini adalah sentuhan tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berikan tumpuan kepada didikan akhlak. Baiklah, jadi apakah antara poin-poin yang akan kita kupaskan pada hari ini tentang akhlak? Jadi pertama sekali, soalan yang pertama, akhlak ini dibina atas apa? Setiap satu perkara mestilah ada asasnya. Keimanan itu dibina atas asas-asas tertentu. Ibadah itu dibina atas asas-asas tertentu, termasuk iman. Apabila orang beriman, dia beribadah, dia tahu siapa yang dia sembah. Hari ini kita nak tahu, akhlak pula ini dibina atas dasar apa? Apakah asasnya? InsyaAllah akan kita kupaskan. Seterusnya, kita akan bandingkan akhlak kita dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sebagai insan yang paling lengkap, paling sempurna, tapi kita pun nak tahu apakah tuntutan kita, tuntutan akhlak ke atas kita berbanding dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan kaji dan kita akan baca bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mendidik para sahabat tentang akhlak. Dan yang terakhir sekali, insya-Allah kita akan mengambil beberapa tips, kita akan kongsikan bagaimana kita nak mendidik kanak-kanak muda remaja tentang akhlak. Insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada slide yang pertama di sini. Soalan yang pertama, akhlak ini dibina atas apa? Biasanya kalau kita dengar tentang akhlak, kita diingatkan, kita dengar syarahan tentang akhlak dan sebagainya, apa yang kita fikirkan? Apakah perkara yang pertama yang datang dalam fikiran kita apabila kita dengar tentang akhlak? Mungkin kita fikir tentang seseorang yang baik budi pekertinya, yang sopan santun apabila berkata-kata, lemah lembut, yang tidak menyebabkan orang lain untuk rasa tak selesa dengan dirinya, sentiasa menyenangkan. Mungkin itu yang kita sifatkan sebagai seseorang yang berakhlak. Jadi insya-Allah kita akan lihat di sini. Mendidik kanak-kanak tentang akhlak merupakan antara cabaran terbesar. Rasanya setiap orang tua yang dewasa, yang ada anak-anak sendiri ataupun yang belum ada anak-anak tapi dapat perhatikan bagaimana orang lain menangani anak muda, orang remaja dan sebagainya, tentu sekali boleh lihat bagaimana ramai yang pening kepala apabila menangani kanak-kanak muda. Antara merupakan cabaran terbesar dan menyebabkan kebimbangan sebagai orang tua. Kita nak anak kita apabila mereka membesar, mereka menjadi seorang yang baik, yang akhlaknya disenangi ramai. Jadi merupakan sesuatu perkara yang sentiasa difikirkan oleh setiap orang tua. Dan cabaran ini adalah disebabkan pendedahan mereka kepada faktor-faktor luaran. Anak-anak kita tak dapat bendung mereka, kita tak dapat halang mereka. Mereka akan terdedah kepada banyak faktor luaran, terutama sekali pada zaman ini. Tak cukup di sekolah, mereka jumpa kawan-kawan yang macam-macam ragam mereka, dan setiap pertuturan percakapan mereka di sekolah, mereka akan bawa balik ke rumah. Walaupun bukan itu yang kita ajar mereka, tapi mereka akan terdedah kepada faktor-faktor lain. Rakan-rakan, apa yang mereka lihat di TV, sekarang ada YouTube, ada Netflix dan sebagainya, di internet yang mereka boleh layari. Jadi macam-macam unsur, macam-macam faktor yang boleh mencorak ataupun memberikan kesan kepada kepribadian anak-anak kita. Jadi kita nak menjaga mereka, kita nak memupuk akhlak yang baik di dalam diri mereka dan kita cuba untuk membenteng jati diri mereka daripada terkesan dengan unsur-unsur yang tidak baik di luar sana. Jadi adalah satu usaha yang amat besar bagi kita. Kita nak pupuk unsur-unsur yang baik, sifat-sifat yang baik, pada masa yang sama kita nak membendung dan memelihara mereka daripada unsur-unsur yang tidak baik di luar. Jadi kembali kepada persoalannya, akhlak ini dibina atas apa?
Jadi kita kembali, kita lihat bagaimana apa sahaja yang kita telah kongsikan, yang kita telah bicarakan selama 4 minggu ini, kita dapat lihat di sini ya, di skrin sini. Pertama sekali, pada minggu awal kemarin kita dah setuju bagaimana kesemua perkara sebelum kita mulakan didikan apa pun, kita mestilah memupuk emosi. Kita bina hubungan bersama kanak-kanak muda. Kita bina, kita pupuk rasa cinta. Kita cintakan mereka dan pada masa yang sama kita cuba untuk bangunkan rasa cinta mereka kepada kita. Dan kita memberikan mereka keyakinan supaya mereka rasa confident, mereka rasa yakin terhadap diri mereka sendiri, terhadap identiti mereka. Barulah apabila ada rasa cinta ini, ada rasa senang ini, barulah kita dapat membuka pintu hati mereka, barulah lebih senang untuk mereka terima didikan kita. Kita nak didik mereka tentang iman seterusnya ataupun tentang ibadah seterusnya, perlukan asasnya, iaitu pertama sekali datangnya emosi. Jadi kita pun telah kongsikan kemarin bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan kanak-kanak tentu sekali akan menumpukan perhatian kepada aspek emosi. Bagaimana baginda SAW akan sentiasa tersenyum, akan sentiasa disenangi ramai, akan sentiasa memberikan sentuhan, memanggil dengan ucapan yang baik. Jadi membina hubungan yang rapat dengan para sahabat supaya setelah itu apabila mereka terima didikan iman, apabila mereka terima didikan ibadah, mereka lebih mudah untuk menerima. Jadi itu asasnya. Asasnya adalah emosi, perasaan cinta dan keyakinan yang kukuh. Kemudian seterusnya dibina atas dasar cinta itu, dibina ataupun dididik tentang keimanan, tentang keyakinan kepada Allah, tentang pengawasan Allah. Bagaimana Allah sentiasa mengawasi diri kita walaupun kita sebagai orang tua tak ada bersama mereka. Dan selari bersama didikan iman adalah didikan ibadah. Kedua-dua iman dan ibadah ini datangnya selari. Bukan satu, bukan ibadah datang selepas iman ataupun iman datang selepas ibadah. Tapi kita cuba untuk terapkan kedua-duanya sekaligus. Sebab apa? Sebab seseorang yang mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah tentu sekali akan memperbanyakkan ibadahnya. Begitu juga seseorang yang banyak beribadah kepada Allah tentu sekali dia berharap imannya juga, keyakinannya kepada Allah juga akan sentiasa kuat, sentiasa akan bertambah. Jadi begitulah hubungan iman dan juga ibadah, tidak lari satu sama yang lain, saling memerlukan antara satu sama lain. Seseorang yang melakukan ibadah tapi tak cukup, tak kuat imannya, tak kuat keyakinannya kepada Allah, akan datang masa di mana dia rasa malas ataupun apabila mungkin orang tuanya tak lihat, tak mengawasi ibadahnya, dia akan tinggalkan. Jadi perlukan selari keimanan dan ibadah. Didikan iman dan ibadah ini perlulah selari. Sama pentingnya. Kemudian setelah itulah baru kita nak letak rukun yang seterusnya, iaitu barulah kita mendidik mereka tentang akhlak. Jadi akhlak ini datang selepas kita mendidik mereka tentang iman kepada Allah, setelah kita mendidik mereka tentang melakukan ibadah menyembah Allah, dan yang penting sekali setelah kita memupuk hubungan rasa cinta, rasa selesa, membina emosi antara diri kita dan mereka. Apabila kita ada hubungan yang baik bersama mereka, maka tentu sekali mereka akan lebih senang untuk menerima apa yang kita cuba untuk sampaikan kepada mereka. Itulah secara rumusannya apa yang kita telah bincangkan selama 4 minggu yang lepas, kita dapat lihat di sini. Pertama sekali asasnya emosi, kemudian dibina aspek keimanan dan juga aspek ibadah. Dan setelah itu kita cuba untuk terapkan aspek akhlak. Dan akhlak ini tentu sekali tidak terlepas daripada seseorang itu beriman kepada Allah dan juga melakukan ibadah. Akhlak ini mungkin kita boleh bina atas dasar sangkaan manusia, atas dasar pertimbangan manusia, tapi tentu sekali tidak tepat.
Akhlak ini perlukan panduan daripada syariat tentu sekali. Barulah kita tahu adakah pertimbangan kita sebagai manusia tepat menepati syariat Allah. Mungkin pertimbangan manusia sesetengah orang menyangka bahawa satu perkara ini adalah baik, adalah merupakan akhlak ataupun sifat yang baik. Tapi tidak pula pada sebahagian orang yang lain, di tempat yang lain, pada kaum bangsa yang lain, mereka lihat ini sebagai satu perkara yang buruk, yang menyalahi ataupun merupakan satu akhlak yang buruk. Jadi kita tidak boleh hanya berdasar akhlak ini tak boleh berdasarkan hanya kepada pertimbangan manusia. Kita harus membina dasarnya kembali kepada ibadah dan iman kita kepada Allah. Dan ini adalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kita nak anak-anak kita, anak-anak muslim kita mempunyai akhlak yang baik, tidak lari dan tidak lepas daripada kita memupuk keyakinan, keimanan dan juga kita melatih ibadah. Kita melatih mereka untuk melakukan ibadah. Seterusnya kita lihat di sini. Bagaimana kita sebagai Muslim kita amat beruntung ya. Apa sahaja yang kita lakukan kalau kita ada niat yang baik, itu semua diterima sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di sini bagaimana apabila seseorang ibu, seorang bapa membesarkan, mendidik anaknya, itu juga merupakan satu bentuk ibadah yang sebagai orang tua dia akan mendapat ganjaran di atasnya. Kita lihat di sini sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan latar belakang kepada hadis ini adalah apabila seorang wanita datang berjumpa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Dan wanita ini datang bersamanya dua anaknya. Dia membawa dua anaknya bersamanya jumpa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dalam keadaan lapar. Aisyah pula, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tidak memiliki apa-apa makanan di rumah kecuali diberikan kepada mereka sebiji kurma sahaja. Tak ada apa yang nak dikongsikan kecuali satu kurma itu yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, dan itu yang diberikan kepada mereka. Lalu si ibu tadi, si wanita tadi memberikan kurma, sebiji kurma itu kepada dua anaknya untuk mereka kongsikan di antara mereka. Dan wanita tadi, ibu tadi langsung tidak memakan apa-apa, tidak menjamah sikit pun daripada kurma yang diberikan tadi. Lalu peristiwa ini diberitahu Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa ini. Lalu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlibat membesarkan anak-anak perempuan ini dan berlaku ihsan kepada mereka, maka mereka akan menjadi pelindung baginya daripada api neraka. Jadi kita lihat, Masya Allah, bagaimana seorang ibu, seorang ayah dengan dia menjaga, membesarkan anak-anaknya, dengan dia berlaku ihsan, dia memberikan layanan yang baik kepada anak-anaknya, maka insya Allah apabila anaknya membesar menjadi seorang Muslim yang baik, mereka akan menjadi pelindung baginya daripada api neraka. Jadi kita sebagai Muslim, kita semua matlamat kita tidak lain dan tidak bukan. Kita nak sampai ke syurga Allah. Itu adalah matlamat kita. Dan lain orang, lain usahanya. Lain orang, lain caranya. Ada orang yang suka duduk masjid. Ada orang yang meluangkan masa menghafal Al-Quran. Ada orang yang banyakkan bersedekah. Jadi mengikut kemampuan, dan lain orang, lain caranya. Tapi mungkin satu aspek yang tidak ramai orang ingat adalah apabila kita mendidik, kita mentarbiah kanak-kanak yang kecil, itu juga dianggap sebagai salah satu cara ibadah. Kita akan mendapat ganjaran, dan sekiranya didikan tarbiah ini dilakukan dengan baik, maka ia akan menjadi satu pelindung bagi diri kita daripada api neraka. Jadi subhanallah, kita lihat bagaimana anak-anak ini adalah merupakan anugerah kepada kita. Apabila seseorang itu dianugerahkan, diberikan seorang anak, dia menjadi seorang ibu, seorang bapa, maka itu adalah kemuliaan
dan satu peluang bagi dirinya. Anak-anak kita ini, sekiranya kita memberikan layanan yang baik, kita membesarkan mereka dengan cara yang baik, merekalah yang akan membantu, mempermudahkan jalan kita untuk sampai ke syurga Allah, insya-Allah. Bukan hanya kita mengharapkan mereka untuk berbakti kepada kita, bukan hanya kita memaksa mereka untuk solat, bukan hanya kita berleter kepada mereka, menyuruh mereka untuk mendoakan kita apabila kita telah pergi. Tidak, tapi kita sendiri yang usaha. Kita sendiri sebagai orang tua, kita usaha. Kita bekerja keras untuk membesarkan anak-anak kita dengan baik. Dan jalan ke syurga melalui jalan ini adalah merupakan satu cara yang seronok. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah inilah dengan kita membesarkan anak-anak kita meluangkan masa bersama mereka, kita bergurau, kita ketawa bersama mereka, kita melakukan macam-macam aktiviti bersama mereka. Dengan kita juga menyelitkan unsur-unsur yang baik, kita cuba untuk bina jati diri mereka, maka ini semua dianggap sebagai satu bentuk ibadah. Satu cara ibadah yang amat menyeronokkan, yang setiap ibu bapa Muslim rasanya memang patut ambil peluang ini sebaiknya. Jangan kita sia-siakan peluang ini. Sebenarnya anak-anak ini adalah merupakan anugerah, satu peluang yang besar untuk mempermudahkan jalan kita ke syurga, maka kita usaha supaya insya-Allah mereka lah yang dapat menjadi antara sebab kenapa kita dapat mencapai syurga Allah kelak, insya-Allah. Jadi seterusnya pula kita nak bincangkan apakah beza ataupun kita nak bandingkan apakah tuntutan ke atas kita berbanding tuntutan di atas Nabi Muhammad SAW dari segi akhlaknya. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah ini adalah contoh teladan kita, contoh yang sempurna bagi kita semua. Maka apakah tuntutan akhlak kita? Adakah kita juga dituntut perkara yang sama seperti Nabi atau selainnya? Maka kita lihat di sini. Sebenarnya pada setiap Muslim umat Nabi Muhammad SAW kita dituntut untuk ada akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Dalam banyak hadis, riwayat-riwayat hadis dituntut ke atas kita untuk mempunyai khuluqin hasan, akhlak yang baik. Dan ini akan menjadi tanggungjawab ke atas kita semua yang akan dipertimbangkan di hari akhirat kelak. Berbeza dengan akhlak Nabi Muhammad SAW apabila Allah menyifatkan akhlak Nabi di dalam Al-Quran disifatkan sebagai khuluqin azim, akhlak yang amat mulia. Jadi satu tahap, satu peringkat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Jadi kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW seorang yang sempurna akhlaknya dan kita cuba untuk terapkan mengikut kemampuan kita supaya walaupun kita tak sampai, kita tak mampu, kita tak akan sampai kepada khuluqin azim seperti Nabi, tapi kita dapat mencapai tuntutan ke atas diri kita iaitu dengan mencapai khuluqin hasan, akhlak yang baik. Kita lihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, tiada perkara yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat berbanding akhlak yang baik. Jadi menjadi satu perkara yang berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Tidak kira apa yang dilakukan seseorang manusia di muka bumi ini, tidak lihat kepada sumbangannya, dermanya yang banyak, tidak lihat kepada berapa ramai yang kenal pada dirinya, tak lihat kepada pangkatnya, tapi yang dilihat yang berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah akhlak yang baik. Itu adalah tuntutan ke atas setiap daripada kita. Bukan hanya separuh daripada, bukan hanya setengah orang yang disuruh untuk berakhlak baik, tidak, tapi setiap dari kita. Kita sebagai Muslim mestilah berusaha untuk mempunyai akhlak yang baik. Dan ini adalah ayat di mana Allah menyifatkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Digunakan kalimah azim iaitu agung ataupun amat mulia. Jadi Nabi sebagai contoh dan teladan kepada kita semua, siapa lagi untuk kita ambil pelajaran
kita jadikan contoh, kita jadikan teladan, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita akan lakukan dan kita akan cuba terapkan. Kita cuba untuk kaji perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, dan itu yang kita cuba untuk terapkan dalam hidup kita sebagai seorang muslim atas muka bumi ini. Jadi kita lihat di sini sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kanak-kanak. Jadi kita ambil kisah-kisah dan kita pelajari hadis-hadis di mana Nabi berinteraksi dengan kanak-kanak para sahabat di sekelilingnya. Pada satu hari, Anas bin Malik radhiyallahu an diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dalam perjalanannya, Anas melihat kanak-kanak lain bermain di pasar. Ketika itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyapanya dari belakang lehernya. Anas melihat kepadanya dan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa. Lalu Nabi berkata, "Wahai Unais, adakah engkau telah pergi seperti yang aku minta?" Maka Anas menjawab, "Ya, aku sedang ke sana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita lihat satu peristiwa antara seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dan kemarin pada minggu yang pertama kita telah terangkan siapakah Anas bin Malik ini. Anas bin Malik merupakan seorang yang muda, yang remaja. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya baru berusia 13 tahun. Jadi seorang yang muda, yang mungkin sebelum usia remaja pun apabila berinteraksi dengan Nabi. Lalu kita lihat di sini kisahnya. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Anas bin Malik ini untuk melakukan satu perkara. Dalam riwayat hadis ini tidak diberitahu apakah perkara itu. Apakah suruhan yang diberikan oleh Nabi itu. Sebab apa? Sebab itu bukanlah tujuan ataupun itu bukanlah tumpuan dalam hadis ini. Tapi tumpuannya adalah kepada interaksi di antara mereka. Dalam perjalanannya, Anas melihat kanak-kanak lain bermain di pasar. Jadi seorang kanak-kanak tentu sekali apabila dia melihat kawan-kawannya sedang bermain, dia pun nak join, nak ikut sama, nak main sekali. Lalu Anas bin Malik juga berhenti dan meluangkan masa di situ. Ketika itulah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyapanya, menyentuh belakang leher Anas bin Malik radhiyallahu an. Lalu apabila Anas melihat kepadanya, dia toleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang lakukan apa? Nabi sedang tertawa. Nabi tertawa melihat gelagat Anas bin Malik. Tadi dia menyuruh Anas, kanak-kanak ini untuk melakukan satu perkara, tapi dijumpanya bermain bersama kanak-kanak yang sebaya dengannya. Lalu Nabi tertawa dan Nabi berkata, "Wahai Unais." Unais ini adalah panggilan, satu nickname, satu gelaran yang diberikan kepada Anas, dipanggil sebagai Unais. "Wahai Unais, adakah engkau telah pergi seperti yang aku minta?" Jadi kita boleh bayangkan bagaimana Nabi yang terhibur melihat gelagat Anas. Nabi ketawa. Lalu ditanya dengan cara yang baik, "Wahai Unais, adakah engkau telah pergi seperti yang aku minta?" Baru Anas menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, aku sedang ke sana." Jadi kita lihat bagaimana interaksi yang sangat baik di antara mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dewasa tertawa melihat gelagat Anas bin Malik. Sebab apa? Sebab Nabi memahami perwatakan kanak-kanak muda. Mereka, pertimbangan mereka belum matang lagi. Belum tahu dan mereka senang tertarik apabila melihat sesuatu perkara, melihat permainan, melihat kawan-kawannya, tentu sekali akan tertarik untuk bersama mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat memahami perwatakan kanak-kanak ini. Lalu tidak dimarahinya, tidak ditegurnya, tetapi Nabi tertawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa apabila melihat gelagat Anas. Lalu ditanya dengan baik sekali, "Wahai Unais," dengan gelarannya, "adakah engkau telah pergi seperti yang aku minta?" Anas menjawab, "Ya, aku sedang ke sana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kita lihat bagaimana tidak dimarahi, tidak ditegur di depan halayak ramai, tapi
Nabi berkata-kata dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wahai Unais, dengan gelarannya, adakah engkau telah pergi seperti yang aku minta? Jadi hubungan yang berdasarkan rasa cinta, rasa diberikan kepercayaan, kanak-kanak ini diberikan kepercayaan, dan sekalipun dia tidak melaksanakan seperti yang disuruh, Nabi tidak terlalu cepat untuk memarahinya. Nabi memberikan kata-kata yang baik, bertanya dengan baik supaya Anas diberikan peringatan, dan Anas juga kembali melaksanakan seperti yang disuruh. Ini yang boleh kita cuba terapkan dalam hidup kita, dalam kita berinteraksi dengan kanak-kanak terutama sekali. Saya percaya banyak situasi di mana kita meminta kanak-kanak, anak-anak kita sendiri untuk melakukan satu perkara tapi yang dibuatnya lain. Kita suruh untuk buat sekarang tapi dilengah-lengahkan dibuat nanti. Maka samalah apa yang kita hadapi dengan apa yang kita baca, interaksi antara Rasulullah SAW dengan Anas. Lalu kita cuba untuk pelajari daripada respons dan reaksi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Memberikan kata-kata yang baik. Kalau nak tegur pun, tegur dengan cara yang lembut. Dengan kita memberikan keyakinan kepada mereka, dengan kita menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka, dengan kita memberikan sentuhan yang baik. Nabi menyapa Anas bin Malik dari belakang lehernya, berikan sentuhan secara lembut. Jadi ini adalah cara kita menegur dengan cara yang baik. Bukan kita terlalu cepat untuk merendahkan mereka. Kita katakan, ni tak boleh haraplah. Suruh satu benda pun tak boleh buat. Minta buat satu benda pun susah nak dilakukan. Jadi kita pelajari daripada perwatakan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita lihat di sini tentang tuduh-menuduh. Kadang-kala kita sebagai orang tua, kita cepat menuduh kanak-kanak melakukan sesuatu perkara yang kita larang ataupun tak melakukan sesuatu perkara yang kita suruh. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW menangani situasi seperti ini? Kita lihat di sini, perawinya sama. Wataknya adalah sama. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Baginda tidak pernah mengungkap kepadaku sama sekali. Baginda tidak pernah bertanya kepadaku tentang satu perkara yang aku tidak lakukan dengan mengungkap, kenapa kamu tidak melakukannya? Dan baginda tidak pula bertanya kepadaku tentang satu perkara yang aku lakukan dengan mengungkap, kenapa kamu melakukannya? Jadi kita lihat bagaimana satu lagi hadis yang menggambarkan interaksi Nabi bersama seorang pemuda yang bernama Anas bin Malik ini. Jadi Anas bin Malik mengenali Nabi selama 10 tahun. Dan baginda tidak pernah sekalipun mengungkap ini adalah satu ungkapan yang diberikan, ada di dalam Al-Quran, di mana kita diingatkan supaya terhadap ibu bapa. Wala taqul lahuma Jangan kita katakan kepada ibu bapa kita mungkin kalau dalam bahasa Melayunya kita katakan leceh lah, bising lah, rimas lah. Jangan kita katakan ataupun ungkapan itu kepada ibu bapa kita. Itu dalam Al-Quran. Tapi kita lihat di sini bagaimana Nabi bukan terhadap ibu bapa, bukan terhadap orang tua, tapi terhadap seorang kanak-kanak pun Nabi tidak pernah sesekali mengucap ungkapan ini ataupun mengatakan kepadanya. Tidak pernah menyisihkannya, tak pernah merendahkan dirinya. Jadi Nabi sentiasa menghormati walaupun seorang kanak-kanak, bukan orang yang dewasa pun, tapi Nabi menghormati dirinya. Dan kita lihat di sini, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertanya tentang satu perkara yang Anas tidak lakukan dengan Nabi bertanya ataupun Nabi tuduh, kenapa kamu tidak melakukannya? Ataupun sekiranya Anas tidak melakukan satu perkara, Nabi tidak menuduh, kenapa kamu tak lakukannya? Sekiranya Anas melakukan satu perkara, Nabi tidak pula persoalkan, tidak pula
mencari kesalahan dengan bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu buat apa yang aku tak suruh kamu buat? Itu adalah ungkapan yang kita sentiasa ucapkan kepada kanak-kanak kita. Sesuatu perkara yang kita suruh mereka buat, mereka tak buat, kita akan cepat untuk mencari kesalahan mereka. Kenapa kau tak buat? Kan tadi mak dah cakap berapa banyak kali. Kau ni degil, keras kepala. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang tak baik yang mungkin masyarakat kita dah terbiasa untuk ucapkan. Tapi kita lihat bagaimana contoh daripada Nabi Muhammad SAW sentiasa memahami perwatakan kanak-kanak. Kalaupun tidak dilakukan seperti yang disuruh ataupun kalau sekalipun dilakukan apa yang dilarang, Nabi tidak pernah cepat untuk menyalahkan mereka. Nabi memahami perwatakan mereka. Mereka belum matang pertimbangan mereka dan Nabi memberikan mereka ruang, berikan mereka masa untuk pelajari supaya mereka membesar menjadi seorang yang bertanggungjawab dan yang paling penting sekali mempunyai hubungan yang baik antara ibu bapa dan juga kanak-kanak. Jadi kita menghormati mereka. Bukan bermaksud langsung kita tidak boleh tegur mereka, kita berikan sentuhan tarbiyah, kita berikan didikan. Kita nak didik mereka tapi kita lihat cara contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan sentuhan, diberikan kata-kata yang baik, bercakap dengan baik, ditegur dengan cara yang baik. Itu adalah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya juga di antara akhlak ataupun sifat yang baik yang kita nak pupuk dalam anak-anak kita adalah sifat rahmah, belas kasihan terhadap mereka-mereka ataupun terhadap apa sahaja makhluk yang ada di sekitar dirinya. Jadi kita lihat satu kisah di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki ladang milik seorang Ansar dan padanya terdapat seekor unta. Unta itu mula mengeluh dan mengalirkan air mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya lalu mengusapnya sehingga ia tenang. Nabi berikan sentuhan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah penjaga unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Seorang pemuda Ansar menyahut, "Ini milikku. Unta ini adalah milikku." Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi bertanya, "Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah terhadap haiwan yang Allah menjadikannya milikmu?" Haiwan ini bukan secara semula jadi milik kita, tapi Allah lah yang berikan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ia mengadu bahawa engkau membiarkannya lapar dan membebaninya. Jadi Nabi Muhammad SAW menegur pemuda Ansar itu, seorang yang muda juga yang menerima sentuhan tarbiyah daripada Rasulullah SAW. Jadi kita lihat di sini ya peristiwa di mana Nabi apabila Nabi masuk sebuah ladang lalu terdapat seekor unta padanya, lalu unta ini didengari tangisannya, didengari keluhannya dan dilihat juga mengalirkan air mata. Nabi datang lalu Nabi berikan sentuhan, Nabi mengusapnya dan Nabi bertanya, "Siapakah unta ini? Siapakah pemilik? Siapa yang bertanggungjawab atas unta ini?" Lalu pemuda Ansar tadi pun mengaku, unta ini adalah milikku wahai Rasulullah. Lalu Nabi tegurnya dengan cara yang baik. Kita lihat ungkapan yang diberikan Nabi. Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi di sini kita lihat bagaimana ini juga Nabi sedang mendidik tentang keimanan, akidah terhadap Allah supaya pemuda itu sentiasa merasakan pengawasan Allah. Walaupun orang lain tidak melihat perbuatannya, tapi apa yang Nabi cuba untuk terapkan, Nabi mengingatkan bahawasanya Allah sentiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Allah sentiasa tahu apa yang sedang kita lakukan. Bagaimana kita melayani orang lain, apa yang kita perlakukan kepada haiwan sekalipun, Allah tahu. Jadi itulah yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Jadi pertama sekali didikan akidah tentang pengawasan Allah. Kemudian yang kedua tentang didikan rahmah, belas kasihan kepada haiwan ini, kepada makhluk, kepada unta ini. Nabi kata sesungguhnya ia mengadu bahawa engkau membiarkannya lapar
dan membebaninya. Nabi suruh pemuda Ansar itu untuk fikirkan tentang perasaan apa yang dirasakan oleh unta itu. Dia rasakan lapar, dia rasa berat, ditunggani bebanan yang berat diletakkan oleh pemuda Ansar itu. Jadi Nabi cuba untuk pupukkan juga selain pengawasan Allah adalah sikap rahmah kepada unta, kepada haiwan ternakan ini. Dan seterusnya juga Nabi cuba untuk memupukkan rasa tanggungjawab atas pemuda Ansar ini supaya dia rasa lebih bertanggungjawab atas apa yang dia miliki. Jadi satu peristiwa ataupun satu ungkapan yang tak panjang pun Nabi tidaklah berikan ceramah, taklah berlitih panjang lebar, tapi ungkapan yang singkat yang ringkas. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Bukankah haiwan ini Allah yang jadikan kita sebagai pemiliknya? Sesungguhnya haiwan ini juga merasa lapar dan dia juga merasa berat apabila ditunggangi dengan bebanan yang berat. Jadi itu adalah um, sentuhan didikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memupuk sifat rahmah. Begitu juga kita dengan kanak-kanak kita. Bukan sahaja kita inginkan mereka untuk besar menjadi seorang pelajar yang cemerlang, seorang yang prestasinya baik, seorang yang apabila mendapat kerja yang bagus, tapi tidak, kita nak juga anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik. Sifat yang ada dalam dirinya adalah sifat yang baik, sifat rahmah, sifat ihsan kepada bukan sahaja orang lain tapi apa sahaja yang ada di sekitar dirinya, makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan dan selainnya. Jadi kita ambil pelajaran daripada sini. Seterusnya juga akhlak terhadap orang tua. Jadi ini yang biasa kita sebagai orang tua biasanya kita tekankan ini je. Akhlak terhadap orang tua. Mesti taat orang tua, mesti dengar kata, mesti patuh, tak boleh lawan, jangan keras kepala. Itulah yang kita sentiasa tekankan. Kita nak anak-anak kita untuk menghormati kita, untuk ada akhlak yang baik pada siapa? Pada diri kita. Itu adalah biasanya menjadi tumpuan kita, menjadi fokus kita. Jadi kita lihat di sini. Ya, tidak salah. Ibu bapa merupakan orang yang terpenting dalam kehidupan seorang anak. Jadi satu watak yang paling utama, watak yang paling penting. Sebab apa? Sebab anak ini mempelajari daripada ibu ayahnya. Guru yang pertama bagi setiap anak adalah ibu bapanya. Dan banyak hadis sehingga kan di dalam Al-Quran pun disuruh kita untuk menghormati, untuk berkelakuan baik kepada orang tua. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, redha Allah itu terletak pada redha ibu bapa dan murka Allah pula terletak pada murka ibu bapa. Jadi kita sentiasa cuba untuk jaga ini. Kita berkelakuan baik pada ibu bapa kita dengan kita harap supaya ibu bapa kita redha kepada kita dan dari situ juga datangnya redha Allah kepada kita. Dan kita juga takut untuk derhaka kepada ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab kita tak nak Allah pula murka kepada kita seperti mana ibu bapa kita murka terhadap kita. Tapi bagaimana kita nak sampaikan, kita nak pupuk dalam diri mereka tentang akhlak? Pertama sekali, hendaklah kita menjadi contoh yang baik. Kita sendiri melayani orang tua kita, ibu bapa kita sendiri dengan cara yang baik. Kita menziarahi mereka, kita tanya khabar mereka kalau kita tidak tinggal bersama. Jadi kita tunjukkan yang baik kepada anak-anak kita. Kerana anak-anak kita akan menjadi cerminan diri kita sendiri. Sekiranya kita tak lakukan, maka anak-anak kita tentu sekali tidak akan melakukan apa yang kita tidak lakukan. Jadi kita tunjukkan contoh yang baik dan kita harap insya-Allah anak-anak kita akan mencontohi apa yang kita lakukan. Dan apabila kita melayani orang tua kita sendiri dengan baik, kita ingatkan kepada mereka. Ini adalah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan mereka tentang hadis-hadis di mana Nabi juga mendidik kita, mengingatkan kita untuk berkelakuan baik pada orang tua. Jadi pertama sekali hendaklah kita menjadi contoh bagi mereka. Di sini ada kisah seorang yang bernama Harithah
bin An-Nu'man, di mana disebut di dalam satu hadis. Hadis ini meriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pada satu malam Nabi mimpi Nabi ke syurga, dan di syurga ini Nabi mendengar satu bacaan seorang yang bacaannya terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, siapakah pembacanya? Siapakah pemilik suara ini? Lalu diberitahu, oh ini adalah bacaan Harithah ibn An-Nu'man. Itulah yang disebut tentang Harithah ini. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan Harithah ini ataupun begitulah nasib orang-orang yang taat kepada ibu bapanya. Begitulah nasib orang-orang yang taat kepada orang tuanya. Mereka akan mendapat tempat mereka di syurga. Dan Nabi menjelaskan juga Harithah bin An-Nu'man ini merupakan orang yang paling taat kepada ibunya. Maka di sini Nabi mendengar suaranya di syurga mengikut riwayat hadis di sini. Jadi dengan kita mentaati ibu bapa kita, kita memberikan layanan yang baik kepada mereka juga, insya-Allah akan dapat mempermudahkan jalan kita ke syurga. Jadi ini semua kita nak cuba terapkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya didikan kita kepada mereka hanya tuntutan untuk kita dihormati. Tidak, hanya ibu bapa sahaja yang nak dihormati, tapi ibu bapa tak tunjukkan contoh yang baik. Ibu bapa nak dilayani dengan cara yang baik, diberikan kata-kata yang baik, yang sedap untuk didengari, tapi mungkin kita sendiri sebagai ibu bapa, kita tidak menggunakan kata-kata yang baik apabila berbicara dengan anak-anak kita. Kemudian ada lagi satu riwayat di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada seorang lelaki datang berjumpa Nabi Muhammad SAW dan membuat pengakuan. Lelaki itu berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, aku telah melakukan sesuatu dosa yang besar. Dia membuat pengakuan. Aku ada melakukan satu dosa yang besar. Maka bagaimana aku nak bertaubat, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apakah ibumu masih ada? Lalu lelaki itu menjawab, oh ibuku sudah tiada lagi, ibunya sudah meninggal dunia. Lalu apa yang Nabi tanya? Nabi tanya, adakah engkau masih memiliki makcik, iaitu adik-beradik kepada ibumu? Lalu lelaki itu menjawab, ya, aku masih lagi ada makcik, iaitu adik-beradik kepada ibuku. Lalu apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi suruh untuk mentaati makciknya. Walaupun ibunya tak ada, tapi dengan kita menyantuni adik-beradik kepada ibu kita pun itu dikira sebagai salah satu cara untuk kita menghormati orang tua kita sendiri. Jadi dengan cara itu pun kita akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita seperti mana yang dijelaskan dalam hadis ini. Selain itu juga akhlak terhadap orang sekeliling. Bukan sahaja terhadap ibu bapa, tapi terhadap orang di sekeliling pun kita nak didik pada anak-anak kita supaya mereka sentiasa menunjukkan contoh ataupun akhlak sifat-sifat yang baik. Di sini Nabi Muhammad SAW ada bersabda, barang siapa mengacu sepotong besi kepada saudaranya, para malaikat akan mencelanya. Jadi ini adalah satu potong hadis yang pendek dan kita apabila membaca janganlah terlalu literal. Di hadis ini walaupun disebut sepotong besi kita acukan kepada saudaranya, lalu jangan pula kita khususkan ini hadis ini berkaitan besi saja, tapi kalau plastik ke ataupun kita angkat kerusi ke angkat meja ke nak baling pada adik-beradik kita, itu cerita lain. Tapi apakah message di sebalik hadis ini? Message-nya adalah supaya jangan menakutkan orang di sekeliling kita. Jangan membahayakan orang di sekeliling kita. Jangan kita mempermainkan, kita mempersendakan orang-orang di sekeliling kita. Itulah message yang nak disampaikan. Bukan pada besinya, bukan pada besi ataupun plastik ataupun perkakas-perkakas yang lain, tidak. Tapi pada sikapnya, layanannya terhadap orang lain.
jangan kita bahayakan orang lain, jangan kita takutkan orang lain. Jadi itulah didikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berinteraksi dengan orang lain, kita melayani mereka dengan cara yang baik. Dan begitu juga dengan jiran-jiran kita sendiri. Nabi kata, ataupun di sini terdapat satu riwayat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi ada ulama-ulama yang lain yang mengatakan ini adalah satu riwayat yang dhaif. Jadi kita tak nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi insya-Allah kita baca supaya kita ambil pengajaran. Siapa yang mengatakan ungkapan ini, wallahu alam, boleh jadi ulama-ulama ataupun orang-orang terdahulu, tapi kita berhati-hati daripada menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan hak jiran, riwayat ini mengatakan apabila kamu membeli buah, hulurkanlah ia kepadanya, tawarkanlah kepada jiran kita. Sekalipun tidak, bawalah ia pulang secara tutup, secara rahsia, dan janganlah anak-anakmu keluar dengan buah-buahan itu supaya tidak mengirikan anaknya, supaya anak-anaknya tak iri hati, tak sakit hati. Tengok, oh jiran aku dapat sesuatu baru, sesuatu makanan yang sedap sedangkan aku tak dapat. Jadi kita cuba untuk didik, cuba untuk terapkan dalam diri anak kita juga. Bagaimana dengan jiran mereka pun mereka harus melayani dengan baik, harus memikirkan perasaan mereka. Boleh jadi sesuatu kesenangan yang kita rasakan tapi tidak dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka sama ada kita kongsikan, kita tawarkan supaya kita dapat berkongsi bersama mereka, ataupun kita secara rahsia, secara senyap-senyap supaya kita tidak menimbulkan rasa iri hati, rasa cemburu daripada orang-orang di sekeliling kita. Lalu satu didikan juga kepada anak-anak kita, untuk kita mengajak mereka untuk sentiasa memikirkan tentang perasaan, tentang emosi, tentang pendapat, tentang perasaan orang lain. Jadi satu sikap ataupun satu sifat empati yang cuba untuk kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Seterusnya juga tentang pembentukan identiti. Macam mana? Identiti ni pun termasuk akhlak ke? Ya, identiti ni juga termasuk akhlak ataupun perwatakan jati diri anak-anak kita. Kita nak mereka membesar supaya menjadi seorang yang yakin dengan identitinya, dengan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Jadi bagaimana? Kita lihat pertama sekali bagaimana Nabi mendidik para sahabat tentang ini. Abdullah bin Umar di sini yang meriwayatkan. Abdullah bin Umar juga merupakan satu sahabat yang berusia muda apabila berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang budak. Separuh rambutnya dicukur, manakala separuh lagi ditinggalkan, dibiarkan. Baginda melarang daripada itu lalu berkata, cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu ciri-ciri, sesuatu identiti yang zahir yang terlihat pada seorang budak itu. Separuh rambutnya dicukur, manakala separuh lagi dibiarkan, masih lagi panjang. Lalu apa yang Nabi kata? Nabi nasihatkan, Nabi melarang dan Nabi nasihatkan sama ada dicukur semuanya ataupun ditinggalkan semuanya. Jangan separuh-separuh. Tapi kita lihat di sini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pilihan kepada dirinya. Sama ada nak cukur ke ataupun nak tinggalkan ke, yang penting tak cukur separuh ataupun tak cukur separuh dan tinggalkan separuh. Jadi Nabi, walaupun Nabi cuba untuk berikan panduan, Nabi cuba untuk Nabi memberikan nasihat, Nabi memberikan panduan, tapi pada masa yang sama Nabi juga memberikan pilihan supaya pilihan itu ada di tangan kanak-kanak itu. Apa yang dia rasa lebih baik untuk dirinya, apa yang dia rasa dia lebih suka, maka terpulang bagi dirinya sama ada nak cukur semua rambutnya ataupun tinggalkan semuanya. Dan tentu sekali apabila kita baca hadis ini, jangan pula kita tentukan hanya kepada rambut sahaja, tapi kita boleh ambil juga
maksudnya ataupun mesejnya dalam sudut pakaian anak-anak kita. Kita nak mereka ada identiti sebagai orang Muslim yang menjaga auratnya, menjaga pakaiannya. Selain itu juga tutur katanya, kata-kata yang sopan, yang baik, tidak memaki hamun dan sebagainya. Perwatakan, sikap yang baik, tidak malas, tidak suka menipu dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan identiti yang cuba untuk kita terapkan dalam diri anak-anak kita. Jadi terpulang kepada kita bagaimana kita sebagai orang tua nak mendidik mereka, tapi pada masa yang sama satu didikan yang mana mereka rasa selesa dan mereka boleh terima. Di sini Nabi, walaupun Nabi menegur dan Nabi berikan panduan, tapi pada masa yang sama Nabi berikan pilihan. Boleh lakukan satu di antara dua pilihan yang Nabi berikan. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita. Kita nak mereka membesar supaya menjadi seorang Muslim yang yakin, yang confident dengan kepercayaan mereka, dengan identiti mereka, pada masa yang sama individu yang yakin untuk berinteraksi dengan orang ramai, untuk bergaul dengan orang-orang yang mungkin tak sama fahaman, tak sama kepercayaan dengan kita. Kita masih lagi boleh berkelakuan baik dengan mereka, bergaul dengan mereka, dengan pada masa yang sama kita juga mengekalkan identiti kita sebagai seorang Muslim yang yakin dengan identiti kita sebagai orang Muslim. Jadi kita cuba untuk terapkan juga dalam didikan kita kepada anak-anak kita. Kita nak mereka membesar dengan mereka mengekalkan identiti mereka sebagai Muslim, tapi pada masa yang sama apabila seseorang itu menjaga agamanya, tak bermaksud dia tidak boleh bergaul, berinteraksi dengan orang ramai. Tak bermaksud dia hanya buat hal diri sendirinya je. Tidak. Dia masih boleh bergaul dengan orang lain, tapi pada masa yang sama dia yakin dengan identiti dirinya. Itu adalah sentuhan didikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga tentang menundukkan pandangan. Di sini kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas meriwayatkan tentang seorang yang bernama Al-Fadl. Al-Fadl ini merupakan abang kepada Abdullah bin Abbas. Kita pada minggu yang pertama kemarin kita dah katakan Abdullah bin Abbas ini merupakan seorang yang muda juga apabila mengenali Nabi. Apabila Nabi wafat usianya baru 20 tahun pada ketika itu. Jadi abangnya, hadis ini tentang abangnya. Al-Fadl ini pernah menunggang haiwan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang pemudi daripada suku Khath'am datang bertemu mereka. Al-Fadl memandang kepadanya dan pemudi itu juga membalas pandangannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Jadi kita lihat di sini bagaimana dua orang muda-mudi. Al-Fadl ini dalam banyak riwayat menyifatkan bagaimana Al-Fadl merupakan seorang yang rupawan, yang rupanya baik, yang ada rupalah senang kita kata. Dan di sini juga datang kepada mereka seorang pemudi yang juga ada rupa, seorang wanita, seorang pemudi daripada Bani Khath'am datang berjumpa mereka. Lalu mereka membalas pandangan. Mereka tak jaga pandangan mereka pada ketika itu. Al-Fadl walaupun ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi menjadi fitrah sebagai manusia, sebagai seorang laki-laki suka untuk memandang seorang wanita, terutama sekali seorang wanita yang cantik di sini. Dan wanita itu juga fitrahnya juga apabila melihat seseorang yang kacak, yang rupanya baik juga melihat ke arahnya. Jadi dua pemudi ini membalas pandangan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi memalingkan wajah Al-Fadl ini ke arah yang lain. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain ada sambungannya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur dengan menyebut ya ibna akhi, wahai anak kepada saudaraku, kerana mereka ini merupakan kaum kerabat juga. Abdullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas, mereka juga merupakan ada kaitan saudara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegur dengan baik dan Nabi kata sekiranya kita menundukkan pandangan kita,
kita membaca ataupun kita menjaga kehormatan kita, kita menjaga mulut kita, maka dosa-dosa kita akan diampunkan. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentarbiah Al-Fadl ini. Dipalingkan wajah Al-Fadl ini dengan cara yang baik. Bukan ditegur di halayak ramai, bukan dimalukan dirinya, tidak, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Dan seterusnya Nabi memesan sekiranya kita tundukkan pandangan kita, kita jaga kehormatan kita jaga mulut kita, maka insya-Allah dosa-dosa kita, apa yang kesilapan yang kita lakukan, kita tak jaga pandangan kita, semua itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mendidik para sahabat tentang menundukkan pandangan. Nabi faham tentang kepribadian orang muda. Apabila mereka melihat seseorang yang ada rupa, mereka suka dan mereka ingin lihat. Tapi Nabi berikan panduan, Nabi berikan didikan dengan cara yang baik. Di sini kita ambil beberapa tips bagaimana kita nak mendidik akhlak dalam diri anak-anak kita. Pertama sekali, sebagai ibu bapa, sebagai orang tua, kita mestilah menjadi contoh kepada mereka. Kita adalah watak yang utama. Kita adalah manusia yang terpenting, terutama sekali bagi kanak-kanak kita sendiri. Dan mereka, kanak-kanak kita, apabila mereka nak kenal Islam, mereka nak kenal Nabi, mereka kenal melalui siapa? Tidak lain dan tidak bukan, mereka kenal melalui kita. Sebab kita yang mengajar mereka. Kita ajar mereka tentang Nabi, kita ajar mereka tentang Islam, kita suruh mereka solat, suruh mereka puasa, kita nak mereka berakhlak. Jadi kita mestilah menjadi contoh yang baik supaya mereka boleh kaitkan. Oh, ibu bapa ataupun ibu ayah melayani saya dengan cara yang baik. Ibu ayah suka menggembirakan saya. Ibu ayah bercakap dengan saya dengan cara yang baik. Sebab apa? Sebab ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai. Jadi mereka kenal Nabi melalui kita. Kita haruslah menjadi contoh yang baik kepada mereka. Dan kedua, kita mestilah saling menghormati. Kanak-kanak yang dilayani dengan baik dan dihormati, mereka akan belajar juga untuk menghormati. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, bukan sahaja kita yang patut menuntut kanak-kanak untuk menghormati diri kita, tapi tidak. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulakan sendiri. Nabi menghormati kanak-kanak dan apabila kanak-kanak ini rasa diri mereka dihormati, mereka juga akan belajar untuk menghormati orang lain. Dan seterusnya, elakkan menuduh. Ini yang tadi kita kupaskan dalam hadis Anas tadi. Elakkan kita menuduh anak-anak kita. Menuduh hanya akan menimbulkan sifat defensif dan juga boleh menimbulkan tabiat menipu. Seseorang yang sentiasa dituduh, tak diberikan kepercayaan, apa sahaja yang dia ucapkan, kita sanggah, kita tak percaya, kita sangsi terhadap mereka, maka mereka akan mula untuk menipu. Mereka akan mula untuk rasa defensif. Mereka tak ada keyakinan diri. Sebaliknya, kita berikan mereka kepercayaan dan kita cuba untuk fahami perwatakan kanak-kanak. Mereka belumlah matang pemikiran ataupun pertimbangan mereka. Jadi ini adalah proses bagi mereka mendewasa, bagi mereka membina jati diri mereka. Kita berikan kepercayaan dan kita berikan ruang supaya mereka dapat matang dengan cara yang baik. Dan hindari juga, yang terakhir sekali, hindari juga daripada mengumpat. Sebab apa? Mengumpat ini mengajar kanak-kanak untuk memandang rendah terhadap orang lain. Tentu sekali apabila kita mengumpat tentang orang lain, kita cakap tentang kelemahan dirinya, tentang kesalahan dirinya, tentang aib yang ada pada dirinya. Apabila kita sebagai orang tua, kita biasa mengumpat di hadapan anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan ada
sifat ini dalam diri mereka, mereka juga akan pelajari untuk memandang rendah, untuk mencari kesalahan, untuk meremehkan orang lain, dan ini juga akan menimbulkan rasa sentiasa betul. Anak kita rasa dirinya sentiasa betul, susah untuk menerima teguran dan sebagainya. Mungkin ini adalah hasil perbuatan diri kita sendiri. Apabila kita mengumpat, kita suka menuduh mereka, kita tak beri kepercayaan kepada mereka, ini semua akan menimbulkan anasir-anasir yang tidak baik kepada mereka. Jadi sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Kita jadi contoh kepada mereka, kita berikan kepercayaan kepada mereka, kita menghormati mereka supaya insya-Allah apabila mereka mendapat layanan yang baik, mereka melihat contoh yang baik, mereka juga akan pelajari untuk melakukan yang sama, untuk mereka ada akhlak yang baik juga insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung siri kuliah keluarga selama 4 minggu ini. Jadi untuk rumusan kali ini kita cuba untuk rumuskan kesemua pembentangan selama 4 minggu kita, apa yang kita dapat secara umumnya lah, secara keseluruhannya apa yang kita dapat daripada siri kuliah sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama sekali, pelajari dan terapkan interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kanak-kanak. Ini kita tidak boleh lari, tak boleh lepas. Kita sebagai orang Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan kita. Selain daripada kita pelajari tentang bab-bab lain, kita pelajari tentang solat, kita pelajari tentang fikih, tentang keimanan kepada Allah, kita juga cuba untuk pelajari bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan kanak-kanak, bagaimana Nabi sebagai seorang individu dalam masyarakat, sebagai seorang yang dewasa yang ada kehidupan seharian, yang berinteraksi dengan kanak-kanak, orang muda, orang remaja di sekelilingnya. Jadi banyak sekali untuk kita pelajari. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita cuba ambil manfaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berikan tumpuan kepada emosi mereka dan kita memberikan mereka kepercayaan. Jadi ini yang kita tekankan selama 4 minggu yang lepas ini, kita cuba untuk tekankan bab emosi. Kita beri perhatian kepada emosi mereka. Sebelum kita nak mendidik mereka, kita nak berikan ubat kepada mereka, mestilah kita ada kuncinya. Dan kuncinya adalah rasa cinta, rasa senang, rasa suka antara ibu bapa dan kanak-kanak. Jadi pentingkan, perhatikan emosi mereka apabila kita ingin memberikan didikan kepada mereka. Jangan kita langgar je. Mereka tak suka ke, mereka tengah rasa tak senang ke, kita terus menerus kita berikan teguran, kita berikan nasihat dan sebagainya, akhirnya anak-anak kita pun semakin rimas. Jadi sebaliknya kita berikan tumpuan kepada emosi mereka. Yang ketiga, berikan mereka ruang dan masa untuk membina jati diri. Jadi kanak-kanak seperti mana yang telah kita katakan, mereka belum lagi dewasa, mereka belum lagi matang, pertimbangan mereka belum lagi cukup untuk memahami. Jadi berikan mereka ruang dan masa untuk membina jati diri mereka. Kalau kita melatih mereka untuk solat, kalau hari ini sekalipun mereka tertinggal satu waktu solat ataupun solat main-main dan sebagainya, tak apa, kita berikan mereka ruang dan masa supaya apabila mereka mendewasa nanti, mereka rasa senang untuk melakukan solat. Bukan kita biarkan mereka langsung tidak tegur apabila mereka melambat-lambatkan solat, mereka meninggalkan solat. Tidak. Tapi terutama sekali bagi kanak-kanak, kita sendiri jangan terlalu meletakkan tekanan atas diri kita sendiri dan juga tekanan atas kanak-kanak apabila mendidik mereka. Kita berikan mereka ruang dan masa untuk membina jati diri mereka, insya-Allah. Dan yang keempat, kita sebagai orang tua haruslah terus menerus berusaha dan berdoa, tapi Allah jugalah yang menentukan hasilnya. Jadi ini adalah kepercayaan kita. Kita sentiasa cuba untuk melakukan yang terbaik. Kita cuba didik anak-anak kita dengan cara yang baik dan kita sentiasa mendoakan yang terbaik untuk diri mereka. Tapi sekalipun kalau kita lihat seorang daripada anak-anak kita mungkin memberikan kita cabaran yang lebih berbanding adik-beradik yang lain, ataupun kita lihat kanak-kanak anak orang lain mungkin
yang memberikan cabaran kepada orang tuanya, janganlah kita cepat untuk menghukum dan kita menyalahkan ibu bapa yang tidak memberikan didikan kepada anak-anaknya. Boleh jadi mereka telah lakukan yang terbaik. Boleh jadi kita sendiri dah cuba untuk melakukan yang terbaik, tapi akhirnya Allah jualah yang membuka pintu hati mereka dan menjadikan mereka seorang yang baik. Jadi kita sentiasa berdoa pada masa yang sama, kita serahkan kepada Allah, kita letakkan usaha kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah supaya pada satu hari nanti, walaupun kita sudah lagi tiada atas muka bumi ini, kita harapkan anak-anak kita lah dapat menjadi Muslim yang sejati, yang baik, yang beriman kepada Allah, yang rajin melakukan ibadah kepadanya dan juga yang sentiasa berakhlak baik terhadap orang-orang di sekelilingnya, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Kita pun telah sampai ke penghujung siri kuliah keluarga. Selama 4 minggu ini, insya-Allah ada lagi, banyak lagi hadis-hadis, kisah-kisah yang lain yang kita boleh pelajari daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada rezeki, ada peluang, ada kesempatan, insya-Allah kita akan sambung pada masa hadapan. Insya-Allah kita doa supaya apa saja ilmu yang kita raih daripada kuliah ini, moga ia mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita, bagi ahli keluarga kita. Moga Allah lindungi diri kita, Allah lindungi diri anak-anak kita, keturunan kita dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dengannya, yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Para pendengar sekalian, para penonton, kalau ada apa-apa soalan ataupun maklum balas, boleh sila klik di pautan yang tertera di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi pihak Masjid Al-Mawaddah atas sokongan yang para jemaah berikan kepada program-program kami dan insya-Allah dengan sokongan yang baik daripada para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan dapat terus-menerus mengeluarkan dan mengadakan program-program yang berkualiti insya-Allah untuk manfaat kita bersama. Baiklah, hingga kesempatan yang seterusnya kita akhiri siri kuliah ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.